Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hormat saya ucapkan kepada semua follower-follower Tuan Nizam Malik yang join kita punya sesi live pada hari ini, yang khusus kepada anda semua, Pit Stop Program. Okey, sementara itu saya masih lagi menunggu untuk follower-follower kita join kita punya sesi live pada petang ini. Okey, kepada mereka yang join kepada mereka yang join sesi live kita pada petang ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang amat tidak terhingga kerana anda memberi komitmen kepada diri anda untuk meluangkan masa anda bersama-sama dengan saya untuk sesi live kita pada petang ini di FB page Tuan Nizam Malik. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Okey, iaitu kami Kazir, Khalil Mahmud, Muhammad Rohaizat. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana memberi komitmen dan juga komit dengan diri anda untuk meluangkan masa bersama-sama dengan saya sesi live pada petang ini, sesi wajib bersama dengan saya setiap hari Rabu dalam program Pit Stop Saham. Okey. Selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live ini, ya, Muhammad Zakwan, Mustafa Muhammad Yusof dan kami Kazir dan banyak lagi yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Okey, nama saya Hani Hakim. Okey, anda boleh panggil saya Tuan Hakim dan saya merupakan admin dan juga trainer di Wealth Academy. Selalunya kepada student kita yang under Premier Saham Mastery 2.0, saya lah individu yang memberi validation terhadap kajian-kajian saham. Okey, salam perkenalan kepada mereka, kepada anda semua yang baru saja mengenali saya. Okey, saya Hani Hakim, boleh panggil saya Tuan Hakim. Selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya live. Puan Masyita Abdul Ita, rasanya tengah bekerja sekarang ni. Terima kasih Puan kerana join saya punya sesi live pada petang ini. Okey, selamat datang juga kepada Tuan Abdul Rasid, Puan Rosmah, Puan Rosman Salim, Encik Muhammad Zakwan dan juga Encik Muhammad Mustafa Muhammad Yusof. Selamat datang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan anda semuanya sehat walafiat walaupun di mana sahaja anda berada, dan saya bersiaran secara langsung di FB page Tuan Nizam Malik berada di Johor Bahru. Okey. Di sini kan, di mana pun anda berada di sini, di Malaysia ni, saya mengharapkan anda dikurniakan kesihatan yang baik-baik sahaja walaupun anda berada di mana sahaja. Okey. Ya, Cik Effendi, Muhammad Effendi, tajuk apa ni? So kalau tahu tajuk apa ni, kena join kita punya saya punya live ini dari awal hingga akhir. Tajuk kita hari ni sebenarnya apakah newbie? Okey, newbie perlu buat perkara apa? Jadi kita punya live ni sebenarnya tuju khas kepada newbie-newbie. Namun begitu, kepada mereka yang sudah lama pun berkecimpung dalam bidang trading ini, mungkin tajuk yang saya nak sampaikan pada petang ini dapat juga memberi nilai tambah dan juga information kepada mereka untuk membuat penambahbaikan dalam trading mereka. Okey. Saya insya-Allah dengan pengalaman saya dalam bidang trading ni selama 8 tahun, saya akan cuba memberi information transfer ataupun perkongsian ilmu kepada anda dengan baik, dengan dapat memenuhi anda punya kekosongan dalam diri anda, insya-Allah. Dan jika anda ada sebarang soalan, saya amat mempelawa anda untuk bertanya kepada saya dalam sesi live pada petang ini. Okey, saya nak tanya dekat sini, siapa yang kat sini masih newbie?
First soalan saya dekat sini, siapakah yang di sini masih newbie ataupun newbie? Boleh komen newbie di ruangan komen. Sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Yuci, Paruna, Abdullah Syarwani, Muhammad Sofian Salim, Muhammad Syamil, terima kasih kerana join kita punya sesi live pada petang ini. Indah Nabia Kanon, newbie. Ada lagi tak yang newbie dekat sini? Saya tengok baru seorang saja. Maknanya yang lain ni, yang lebih kurang 20 orang yang tengah live dengan saya ni, maknanya dah lama lah ni. Muhammad Effendi, Encik Effendi, Muhammad Effendi. Dah lama tapi ke laut lagi. Orang yang ini pun saya saya fokuskan juga, sama ada newbie ataupun mereka yang dah lama tetapi ke laut. Menjadi saya punya fokus, maksud saya individu yang menjadi fokus kepada topik saya punya tajuk petang ini. Selamat datang kepada Suzana Osman, Roslina Awang. Selamat datang saya ucapkan kepada mereka yang baru saja join live kita pada petang ini. Sekejap untung, sekejap rugi. Tuan Effendi, Muhammad Effendi ni dah belajar kelas saham ke? Ataupun memang student Well Academy? Kepada mereka yang lain juga boleh bertanya kepada saya sementara kita nak pergi sesi live kita yang akan akan dibincangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Mungkin akan ada soalan, boleh tanya saya sekarang juga. Sam Ketio ni memang selalulah kita follow saya punya live. Terima kasih saya ucapkan Dah bukan. Apa yang dah bukan? Cik Effendi, jika boleh detailkan lagi dah join kelas yang mana. Sebab saya nak tengok kenapa anda dah join kelas tapi rugi lagi kan. Puan Machita berita, saya tengok kajian Puan semakin mantap dan teruskan lagi dengan kajian supaya bila sampai satu titik titik kefahaman tu, insya-Allah Puan akan konsisten dalam membuat profit. So sekarang ni proses dalam pembelajaran kan. Biasalah tu, untuk memahami suatu benda ni dia perlu mengambil masa sedikit. Aduh, line sangkut-sangkut pula. Siapa yang sangkut ni? Saya ke ataupun Tuan Muhammad Sofian? Sebelum kita pergi tajuk perbincangan dengan lebih detail, saya nak dapatkan feedback daripada kalian semua. Adakah suara saya dapat didengar dengan baik dan muka saya dapat dilihat dengan jelas? Komen jelas di bawah. Encik Muhammad Effendi, bukan daripada Tuan, kelas orang lain. Encik Effendi, untuk petang ini apa yang saya sampaikan cuba jadi gelas kosong. Setakat mana yang kita boleh sampaikan ilmu ni, ambil dahulu. Jika nak lebih lagi, akan ada langkah seterusnya yang perlu Tuan ambil tindakan. Jadi apa yang Tuan perlu buat terlebih dahulu pada petang ini, jadi gelas kosong. Walaupun information yang saya sampaikan ni adalah basic dan asas, namun untuk berjaya, inilah langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. Langkah asas. Jadi gelas kosong terlebih dahulu pada petang ini. Terima kasih kepada maklum balas daripada follower Tuan Nizam Malik. Kebanyakannya menyatakan suara saya jelas dan muka saya dapat dilihat dengan baik. Petang ini ada satu program wajib setiap minggu yang dianjurkan oleh Well Academy, iaitu Pit Stop Saham. Saya ringkaskan kat sini. Program Pit Stop Saham ni adalah satu program yang diberikan oleh Well Academy untuk membantu dan juga membimbing follower-follower Tuan Nizam Malik, mahupun follower tersebut adalah student kita sendiri, iaitu student Premier Saham Mastery 2.0, mahupun student-student yang baru ataupun newbie yang luar sana yang baru fresh nak mencari ilmu asas saham. Jadi ini adalah satu platform yang kami buat khusus kepada public people di luar sana yang mahu dapatkan ilmu tentang asas saham, yang ditujukan khas kepada mereka yang baru nak berkecimpung dalam dunia saham ini. Terima kasih kepada mereka yang memberi komen jelas. Kepada Alia Pozi, selamat datang selamat datang untuk join sesi live kita pada petang ini.
Okey, tajuk kita dekat sini. Okey, sebelum tu, siapa yang dekat sini sama ada newbie maupun yang dah lama menjadi trader perlukan bantuan? Komen bantuan. Kepada mereka, Shida Baka is watching. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Puan Masyita Abri Ita, insya-Allah saya akan tolong Puan Masyita berdasarkan ilmu pengalaman saya, insya-Allah. Jika dalam tempoh saya bercakap ni ada bantuan, ada soalan, okey, boleh tanya secara langsung kepada saya. Encik Effendi Muhammad Effendi, bantuan. Ya, terima kasih saya ucapkan. Nur Ain, terima kasih bantuan. Ya, betul. Okey. Okey, saya nak menceritakan pengalaman saya lah sebagai seorang newbie. Apa yang saya buat pada tahun 2014. Okey, saya membuka CDS account pertama saya di M+, Cawangan Ipoh, dekat Pekan Ipoh, tengah-tengah Pekan Ipoh, dekat belakang Hotel Schwen. Jika dekat sini yang berada, yang follower kita yang sedang mendengar saya punya live ni, yang berasal daripada Ipoh, mungkin familiar dekat M+ punya branch di Ipoh, belakang Hotel Schwen. Muhammad Zakwan, pukul berapa nak start? Saya dah pun barunya nak start dia, tuan. Okey. So, jadi pengalaman saya, bila saya nak buka CDS account ni, saya pergi dekat Melaka Security ni, M+ ni Cawangan Ipoh. So, saya pun isilah borang semuanya kan. Masa tu dekat bangunan tersebut, hanya saya seorang je yang mengisi borang CDS account. Tak ramai orang pun. Jadi, bila saya dah buka CDS account, saya gunakan facilities yang ada dekat bangunan tersebut, seperti aircon, meja dan juga internet. Jadi kan, bila saya buka CDS account ni kan, saya duduk, saya buka, masa tu tak ada siapa-siapa yang pun lead saya bagaimana nak menggunakan CDS account ni. Jadi saya duduk dekat kawasan tersebut, saya menggunakan internet yang percuma dekat situ. Saya tanya bos dekat pengurus dekat kawasan situ. Saya Mr. Long ke macam tu lebih kurang lah. Jadi bila saya buka paparan CDS account tu kan, saya nampak ada banyaklah klik, ada warna yang berubah-ubah, nombor dan sebagainya semuanya kan, yang saya tak faham langsung. Jadi kan saya spend duduk dekat situ seharian, daripada hari pertama saya buka CDS account tu sampailah lebih kurang 6 bulan ke 7 bulan, sehinggalah saya mahir nak menggunakan CDS account. Di mana pada masa tu tidak ada sesiapa pun yang lead saya, tetapi Mr. Long tu duduk dekat dalam bilik. Bila saya ada persoalan, saya akan jumpa dengan dia dan saya akan tanya. Jadi dialah yang tolong saya bagaimana nak memahamkan CDS account tu beroperasi bagaimana. Kan? Nak tekan butang itu, nak tekan butang buy, nak tekan butang sell. Okay? Jadi proses saya selama 6 bulan ni, Mr. Long ni nampak saya daripada kosong, daripada tidak ada apa-apa ilmu, sehinggalah saya berjaya membuat kajian saham saya sendiri, trading plan saya sendiri. Itu adalah pengalaman saya pada tahun 2000 penghujung 2014 dan sepanjang tahun 2015. Okey? Okey. Jadi kan, okey, tajuk kita kat sini, apakah perkara pertama ataupun apakah yang newbie perlu buat? Okey, perkara pertama, sekejap ya. Okey, perkara pertama yang perlu seorang newbie buat apabila dia nak berkecimpung dalam dunia saham ni, iaitu bursa saham bursa Malaysia. Okey, perkara pertama yang dia perlu buat tadi adalah membuka CDS account. Okey, saya dah pun berkongsi kepada anda pengalaman saya, bukan sekadar membuka CDS account. Saya duduk dekat pejabat M+ tu lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan, duduk tiap-tiap hari kat situ, guna facilities yang ada, aircon, internet kan. Saya tanya direct dengan owner M+ branch branch Melaka Security dekat Ipoh tu, sehinggalah saya faham. Jadi perkara pertama yang perlu newbie buat apabila dia nak berkecimpung dalam dunia saham ni ialah
Okey. Pertama, membuka akaun CDS. Dan memahami operasinya. Jadikan kepada newbie-newbie dekat sini mungkin bertanya-tanya kepada diri dia, dekat mana saya nak membuka CDS account? Setelah saya informkan kepada mereka ni, kepada newbie-newbie ni adalah untuk membuka CDS account adalah perkara pertama yang mereka perlu lakukan. Jadi, tindakan mereka yang kedua adalah membuka CDS account. Di mana? Anda boleh buka di UOB Kay Hian. Kedua, Melaka Security atau M+. Ketiga, CGSCIMB. Keempat, Maybank. RHB, Bank Islam. Okey, yang ini mesti ada perkataan investment bank. Okey, kepada mereka newbie yang dekat luar sana, yang perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah membuka CDS account. Okey, di mana? Di UOB Kay Hian, Melaka Security ataupun M+, CGS, CIMB, Maybank, RHB dan juga Bank Islam. Mestilah ketiga-tiga ni merujuk kepada investment bank. Contohnya Maybank Investment Bank, RHB Investment Bank, Bank Islam Investment Bank. Kepada newbie yang tadi tu, yang mengaku di newbie, adakah anda dah membuka CDS account ataupun belum? Kepada mereka yang nak membuka CDS account, perkara yang perlu anda buat selepas itu adalah memahami operasinya. Memahami operasinya seperti apa? Bagaimana nak buka CDS account tersebut? Bagaimana nak download app CDS account tersebut di telefon dan juga di tab, kan? Dah tahu, dah masuk kita punya client code, ID dan juga password dekat situ. Kita kena tahu juga macam mana nak tengok paparan CDS account, sama ada di laptop dan juga di phone. Macam mana nak tekan butang buy, macam mana nak tekan butang sell, macam mana nak masukkan unit, macam mana nak jual tu, nak masukkan unit juga. Okey, macam mana kita nak masukkan perkataan GTD, good till date, bagaimana mereka berfungsi. Kadang-kadang tu bila kita nak buka CDS account, kita dah buka, kita tak tahu nak buat apa. Jadi kepada mereka yang newbie di luar sana, okey, perkara pertama membuka CDS account dan start mula belajar bagaimana nak menggunakan CDS account tersebut, sama ada di telefon maupun di laptop. Jadi kami di Well Academy ni, student-student Premier Saham Mastery 2.0 ni, mereka akan didedahkan penggunaan M+. Kami menggalakkan menggunakan M+.
di mana setiap minggu kami di Well Academy akan menganjurkan sesi bi-weekly bersama dengan Tuan Yusri. Tuan Yusri ni adalah reminder lantikan daripada Melaka Security, dan kami setiap hari Jumaat, setiap 2 minggu kami akan menjemput Tuan Yusri untuk memberi taklimat secara Zoom khusus khasnya kepada student-student Premier Saham Mastery 2.0 untuk kaedah-kaedah dan juga cara-cara menggunakan platform CDS M+ sama ada di telefon ataupun di tab. Okey. Sehingga sekarang ni, jelas ke apa yang saya sampaikan? Ada soalan setakat ini membuka CDS account? Mungkin anda boleh bertanya kepada saya. Setiap institution yang saya tulis ini, maksud saya fee charge untuk membuka CDS account mungkin berbeza-beza lah. Kalau di UOB Kent Hill, setahu saya lebih kurang dalam RM9. Kalau Melaka Security mungkin RM10 ke RM12. Jadi dekat sini, bila anda nak buka CDS account, tanya dengan reminder dekat setiap institution yang anda masuk ini, okey, tanya berapa fees mereka. Selain daripada fees, anda juga perlu menyediakan dokumen seperti salinan IC dan juga bank statement, tak silap saya. Okey, sekejap ya, saya pergi minum air sekejap. Okey, setakat ini jelas ke? So, Puan Indah Nabiah Kanon jelas. Okey, terima kasih kepada Puan Nabiah kerana memberi feedback. Kepada yang lain, jelas ke dengan apa yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh newbie di luar sana adalah membuka CDS account. Okey, terima kasih Puan Nur Ain Abdul Samad, jelas. Okey, sekarang ni kita tengok ada lagi tak point ya. Poin kedua sekarang ini adalah kita nak kumpul modal. Okey, bila kita dah membuka CDS account, kan, kita langkah kedua yang perlu kita buat adalah mengumpul modal. Jadi sebelum saya nak menghuraikan tentang mengumpul modal ni, kan, saya nak tanya follower kita. Okey, bila kita nak membuat satu perniagaan, kan, kita nak kumpul modal, apakah cara yang tuan-tuan dan juga puan-puan buat ataupun lakukan untuk mendapatkan modal? Mungkin boleh komen di ruangan komen dekat sini. Saya perlukan feedback daripada anda semua, kan. Apakah teknik ataupun cara ataupun metod yang tuan-tuan dan juga puan-puan gunakan untuk mendapatkan modal memulakan perniagaan? Sebab anda kena faham, okey, bila anda melibatkan diri anda dalam pelaburan bursa Malaysia ni, okey, anda perlukan modal. Jadi dekat sini saya nak dapatkan feedback dan juga perkongsian daripada anda semua. Apakah teknik yang diguna pakai untuk anda sebelum anda memulakan perniagaan dalam mengumpul modal? Okey, Tuan Faizal Buang, menabung. Selain daripada menabung, okey, yang lain, kita nak libatkan diri kita dalam perniagaan sekarang ni. Jadi, kan, bagaimana kita nak mengumpul modal? Mungkin sebelum saya buat perkongsian apa yang telah saya lakukan semasa saya mula-mula berkecimpung dalam bidang pelaburan bursa Malaysia ni. Jadi, saya nak dengarkan dulu daripada anda bagaimana teknik anda. Duit gaji, okey, terima kasih. Duit gaji, menabung, duit gaji. Kepada Awi Buhari Abdul Halim, terima kasih kerana anda baru saja watching saya punya sesi live Pit Stop, program Pit Stop Saham, yang mana program ini dilangsungkan setiap minggu pada hari Rabu pukul 3 petang. Tunggu tahun depan duit dividen KWSP. Okey, kita tunggu kat sini daripada kita punya follower menabung, duit gaji, dividen,
Lain selain pada ini, bonus tahunan. Okey, yang lain dekat sini ada lain tak menggunakan kad kredit saya? Bolehlah, saya cadangkan je kad kredit. Okey. Lain daripada itu? Ada lagi tak? Okey. Apa pun jawapan yang anda berikan sebentar tadi, okey, menabung, duit gaji, dividen, bonus tahunan, kad kredit, okey, apa pun teknik yang kita gunakan ini, pastikan duit yang kita gunakan tidak memberi impact negatif kepada kita apabila kita membuat trading berlaku kerugian. Contoh, duit menabung. Kalaulah menabung itu tujuannya adalah untuk membuat trading, silakan. Tetapi kalau menabung ni, dalam tabungan tersebut adalah duit nak beli insurans, duit kecemasan, duit apa lagi? Duit untuk anak-anak belanja. Jika berlaku kerugian, dia memberi impact negatif kepada kehidupan kita. Secara tak langsungnya, dia akan memberi kesan yang negatif dalam tindak balas kehidupan kita. Contohnya, dia akan berasa kecewa, okay, sebab duit yang dia ada tadi tu dah hilang. Mungkin dia rasa sedih, mungkin dia rasa marah sebab saya mungkin memberi orang lain memberi influence, mempengaruhkan anda untuk membuat saham dan anda tak sedia dengan apa yang bakal berlaku menyebabkan duit anda hilang, anda jadi marah. Jadi dekat sini kena faham duit yang kita nak guna ni adalah duit lebihan. Di mana duit lebihan ni jika dia hangus, okey, dia tidak mengganggu kehidupan harian kita. Okey, sama ada duit itu daripada duit menabung, duit gaji, dividen, bonus tahunan ataupun kad kredit. Okey. Asingkan duit gaji untuk pelaburan. Ya, Puan Masyita berita. Terima kasih. Asingkan duit gaji untuk pelaburan. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut teknik yang saya gunakan, pengalaman yang saya gunakan, bagaimana saya nak mencari modal permulaan dalam membuat pelaburan di Bursa Malaysia. Okey, saya bagi pengalaman saya lah dalam mengumpul modal. Saya study lebih kurang 4 tahun 4 tahun dekat Universiti Teknikal Malaysia Melaka, dan duit PTPTN saya yang saya kumpulkan di pengakhiran saya belajar terkumpul dalam RM3,000. Jadi permulaan saya masa saya melibatkan diri dalam bidang Bursa Malaysia ni, pelaburan Bursa Malaysia ni, okey, setelah saya buka CDS account, masa tu tak silap saya RM12 saja. Dan bila saya dah 6 bulan, saya dah go through proses mencari ilmu, kan, pergi kelas yang murah-murah dulu. Kemudian saya dah go through bagaimana nak tengok CDS account ni dekat telefon maupun dekat laptop. Masa tu dua-dua saya guna sekali. Dan saya gunakan duit RM3,000 tadi, duit lebihan saya tadi tu, untuk saya trade di Bursa Malaysia. Dan Alhamdulillah pada masa itu, okey, RM3,000 yang saya laburkan tu menjadi RM8,000. Kenaikan saya lebih kurang dalam 138% macam tu. Jadi dekat sini permulaan saya melibatkan diri dalam saham, okey, saya win dengan nilai RM3,000 tadi, duit lebihan. Okey, saya ingat lagi guru saya pernah bercakap pada saya, duit lebihan ini, duit yang nak trade ni adalah duit yang bila kita pergi buat pelaburan, jika hangus, dia tidak memberi impact negatif kepada kita. Dia tidak mengganggu rutin harian kita. Dan Alhamdulillah, saya punya langkah pertama saya pada masa itu, saya letak RM3,000, hasil daripada duit lebihan PTPTN saya menjadi RM8,000. Kenaikan saya lebih kurang dalam 138% begitu. Itu adalah pengalaman saya dalam dalam melibatkan diri di dalam pelaburan Bursa Malaysia, dan Alhamdulillah saya win pada masa itu.
Jadi kan bila kita dah ada ilmu kan, saya ambil masa tempoh permulaan lebih kurang dalam 6 bulan macam tu, okey, untuk saya mencari ilmu. Dan bila saya mulakan dengan langkah yang betul, ada sistem yang betul, ada coach yang betul, dan saya mendapat untung kali pertama, jadikan saya punya keyakinan saya tu dari semasa ke semasa bertambah baik. Jadi penting kepada newbie-newbie, nampak je kita nak buka CDS account, buka CDS account. Kadang-kadang ni kan saya nampak orang kat luar sana tu nak buka CDS account pun takut. Tetapi nak buka MLM, nak libatkan diri dengan scammer, semudah itu saja. Kita nampak je langkah pertama untuk melibatkan diri dalam Bursa Malaysia, dalam pelaburan Bursa Malaysia adalah membuka CDS account. Tetapi yang nak mengambil tindakan itu untuk membuka CDS account berapa saja? Berbanding dengan jumlah yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, di mana komuniti Melayu adalah komuniti yang paling besar terlibat dengan scammer dan juga MLM. Nampak tak betapa pentingnya kita dekat sini? Bila kita nak buat tindakan yang betul adalah pertama kepada newbie nak melibatkan dengan pelaburan saham Bursa Malaysia ni dengan membuka CDS account. Okey, sehingga sini faham dengan apa yang saya sampaikan? Jika faham, boleh komen faham. Jika ada sebarang pertanyaan terhadap apa yang kita tengah bincangkan sekarang ni, poin kedua kita adalah mengumpul modal. Mungkin anda boleh bertanya di sini. Okay, thank you Bun Lan kerana baru saja watching kita punya sesi live pada petang ini. Lo Kan Chai, thank you so much for join us sesi live pada petang ini. Terima kasih kepada Puan Masini, Kecik Masini ni, terima kasih sebab faham. Indah Nabiah Kanon faham. Jadi dekat sini dengan membuka CDS account di mana nilainya baru saja RM12 dekat sini, okey, tindakan mereka-mereka yang nak melibatkan diri dalam dunia pelaburan saham masih lagi kurang. Walaupun tindakan membuka CDS account, sebab itu adalah langkah pertama anda apabila anda nak membuka CDS, langkah pertama apabila anda nak melibatkan diri dalam Bursa Malaysia. Okey, pengalaman saya tadi adalah saya menggunakan duit lebihan PTPTN. Tidak bermakna dekat sini newbie-newbie yang di luar sana tu yang masih lagi student, pelajar di mana-mana universiti menggunakan duit PTPTN mereka yang sekarang ni, yang tengah belajar ni untuk melibatkan diri dalam dunia pelaburan. Saya tak bermaksud begitu. Okey, cuma teknik saya pada masa itu, saya tahu saya dah habis belajar, duit PTPTN saya pun langsam automatically sebab saya dapat first class degree. Jadi saya faham duit lebihan ni kalau rugi memang tak memberi impact negatif kepada saya. Jadi kepada student pelajar-pelajar yang berada di universiti yang sedang mendengar saya punya live ini, tidak bererti anda boleh menggunakan duit PTPTN itu semudah itu sahaja. Bermakna kena ada satu tindakan, kena ada satu strategi yang baik untuk anda menggunakan portion duit PTPTN tu, mungkin yang sedang belajar sekarang ni, dengan cara yang betul. Okey? Kalau saya tadi saya dah share pengalaman saya adalah duit lebihan PTPTN. Okey. Ini follower kata menabung duit gaji, dividen, bonus tahunan, kad kredit. Trainer kata trainer kata apa? Trainer share dekat sini pengalaman saya duit lebihan PTPTN. Okey. Kemudian duit gaji. Duit gaji duit gaji saya akan memperuntukkan lebih kurang dalam 10% ke 15%, okey, untuk tujuan pelaburan di Bursa Malaysia. So contohnya,
Contohnya, kalau gaji kita 3,000, maka potongan duit kita daripada 3,000 ni adalah 300. Okey? Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dekat sini, follower-follower kita, memang setiap bulan saya disiplin, okey, keluar RM300 ni, dan saya memang membeli satu saham di Bursa Malaysia. Memang setiap bulan saya akan peruntukkan RM300 untuk membeli satu saham yang berbentuk dividend oriented. Jadi kena disiplin lah dekat sini kepada mereka yang nak membuat mencari modal untuk melabur saham di Bursa Malaysia, okey, dengan cara memotong duit gaji. Okey, anda kena konsisten, okey, membuat potongan setiap bulan 10% ke 15%, okey, untuk membuat pelaburan, untuk mencari modal sebagai pelaburan di Bursa Malaysia. Kalau saya memperuntukkan setiap bulan RM300 dan saya memang beli satu saham yang berbentuk dividend oriented. Okey. Dekat sini faham ke? Sehingga sini faham ke? Tuan-tuan perempuan mungkin boleh komen faham dekat sini. Jika tak jelas, komen tak jelas. Jika faham, komen faham. Kemudian part time. Kalau part time ni kan, apa sahaja pekerjaan yang mendatangkan income kepada kita, buatlah asalkan dia memberi nilai tambah, duit tambah kepada kita untuk tujuan pelaburan kan. Kalau saya buat part time. Saya memang ada buat part time. Saya akan jadi affiliate. Jadi affiliate pun satu pekerjaan dekat sini. Okey. Part time affiliate kan. Mungkin affiliate ni kalau kita bekerja dengan satu syarikat dan kita dapat close customer, mungkin syarikat tersebut akan membuat pembayaran kepada kita, satu kepala berapa dia akan bayar ataupun by percent. Jadi cuba cari peluang dekat luar sana yang kita boleh dapatkan duit tambahan sebagai modal kita untuk melabur di Bursa Malaysia. Betul. Jadi dekat sini mungkin kalian boleh kongsi dengan saya ataupun dengan follower-follower di luar sana, apakah pekerjaan part time yang kita boleh buat untuk cari nilai tambah kepada nilai modal kita. Mungkin boleh kongsi dekat sini. Mana tahu anda punya point itu pencetus idea kepada mereka-mereka dekat sini mencari peluang bagaimana untuk mendapatkan duit tepi. Kalau saya di Ipoh dulu saya banyak join program kerusawanan di negeri Perak, dan bila kita dah dapat tools, contohnya saya join program bakery dengan NCER, North Corridor Economy Region macam tu. Jadi bila saya attend kursus tersebut dalam 3 minggu, 4 minggu macam tu, kami ada tools, dan bila ada tools kita dapat oven dan juga mixer. Jadi kami akan buatlah kek ke, buat puding ke kan, dan kami akan mula menjual. Mula menjual ni pihak NCER akan menyediakan platform lah kepada mereka yang newbie dekat sana tu untuk memulakan perniagaan. Jadi hujung-hujung minggu kan saya akan buat saya suka buat caramel. Jadi saya akan letak caramel saya ni dekat kedai kawan saya. Jadi itu adalah salah satu untuk saya mendapat pendapatan. Dekat sini kata affiliate project usd.com. Yes, mungkin ini adalah satu peluang juga. Okey, Grab. Kat sini dia kata Grab. Okey. Selain daripada Grab, apa lagi yang anda boleh lakukan untuk dapat nilai tambah?
sorry, bukan nilai tambah, duit tambah, duit tepi untuk kita mencari modal bagi tujuan melabur di Bursa Malaysia. Jadi Grab driver. Lagi? Okey. Yang terakhir untuk poin apa ni? Modal ni pusaka. Okey. Nampak macam pelik tak pusaka ni kan? Nampak macam apa je? Okey, saya kongsikan saya punya pengalaman. Apabila orang tua saya dah meninggal, saya dapat faraid, saya dapat sejumlah wang daripada mereka, okey, hasil daripada pembahagian secara faraid. Okey, jadi saya dapat sejumlah wang. Jadi wang ini saya splitkan beberapa bahagian, okey, simpanan, dan saya juga ada allocate untuk pergi belajar. Ada juga saya peruntukkan allocate untuk saya beli sistem, saya beli software. Sebab masa tu saya seorang newbie, saya memang mencari apakah tools, bahan yang perlu saya ada sebagai seorang newbie. Jadi saya akan pergi kelas, saya beli apps, saya beli buku yang berkaitan dengan saham. Jadi kan duit pusaka ni juga adalah satu punca kepada kita untuk mendapatkan modal dalam permulaan melabur di Bursa Malaysia. Okey. Mungkin ada lagi yang nak kongsi dengan saya dekat sini, apakah langkah dan juga teknik yang anda pernah lakukan dalam mencari duit tepi? Ada dekat sini? Okey, sementara saya menunggu komen daripada kalian semua, kita pergi poin terakhir pada petang ini. Okey, kepada newbie terutamanya mahupun kepada mereka yang dah berkecimpung dalam dunia pelaburan saham ni, yang untung alhamdulillah, yang rugi ni, apa yang perlu saya nasihatkan kepada anda adalah ilmu. Okey? Ilmu dan guru. Tadi saya baca salah seorang kita punya komen dekat sini kan, dah lama berkecimpung tetapi masih lagi rugi. Saya tak tahu berapa lama berkecimpung tu, mungkin 3 tahun, 4 tahun. Okey, kalau personally saya secara peribadinya saya dah terlibat dalam bidang dunia saham ni lebih kurang 8 tahun. Jadi dalam mencari ilmu ni tak pernah berhenti sehingga sekarang ni saya masih lagi belajar, okey, sama ada belajar secara sendiri dan juga pergi ke kelas-kelas yang berbayar maupun percuma, okey, maupun dengan saya punya mentor saya sekarang iaitu Tuan Nizam Malik. Kadang-kadang saya akan buat two-way communication dengan Tuan Nizam Malik tentang ilmu baru maupun ilmu lama, semata-mata untuk mendapat nilai tambah yang baru tentang ilmu pengetahuan dunia pelaburan saham ni, maupun Tuan Nizam membuat validation ataupun pengesahan kepada pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi kan kita ni sebagai student dalam dunia pelaburan ni sentiasa kena belajar, sentiasa kena ambil tahu setiap perubahan yang baru dalam dunia pelaburan. Jadi kan dunia belajar ni sentiasa tidak ada kata cukup lah hari ni. Saya secara jujurnya dah 8 tahun dalam bidang ni, 9 tahun dalam bidang ini, masih lagi belajar, masih lagi menuntut, sama ada dengan buku, dengan media sosial ataupun dengan menghadiri mana-mana kelas yang ada di luar sana. Jadi kan bila kita mencari ilmu dan guru ni kan, kita kena cari coach, cari guru yang betul.
Dalam kita mencari ilmu ni, kita kena mencari guru ataupun coach yang betul. Okay, guru yang memang membuat trading di Bursa Malaysia. Kenapa saya cakap macam tu kenapa tindakan kita setelah kita membuka CDS account dan kumpul modal, okay, kita nak dapatkan ilmu ni kalau boleh secepat yang mungkin, sefaham yang mungkin. Kalau saya dulu, saya mulakan dengan buku. Okey, banyak sangat persoalan, banyak terms yang saya baca kadang-kadang saya tak faham, menyebabkan tempoh masa untuk saya belajar ni mengambil masa yang agak lama, 3 tahun ke 4 tahun. Walaupun permulaan 6 bulan, 7 bulan tu saya dah mula mendapat untung, tetapi saya juga mengalami kerugian. Kerugian ada kerugian. Jadi penting kepada saya untuk mencari seorang coach, seorang guru yang dapat membantu saya membuat validation terhadap pembacaan saya. Jadi kan dekat sini kan, jadi bila saya membaca ni kan, bila saya membaca membaca buku ataupun apa-apa informasi di permulaan saya dalam bidang bursa saham ni, banyak sangat maklumat-maklumat yang saya terima sehingga kan saya tak tahu maklumat mana satu yang saya nak. Okay? Maklumat mana satu yang patut saya kata keperluan maklumat. Kita dah dilambakkan dengan maklumat yang terlalu banyak. Jadi saya perlukan satu filter keperluan maklumat mana yang perlu saya ambil sahaja, dan akhir sekali saya kena pastikan maklumat itu ada pengesahan maklumat. Adakah maklumat yang saya dapat ni betul? Adakah maklumat ni adalah maklumat yang saya perlukan dalam trading saya? Jadi kan dekat sini pentingnya kita ada seorang coach, seorang leader, di mana guru ni, coach ni mempunyai pengalaman dan juga beliau trade di Bursa Malaysia. Jadi saya adalah orang individu yang memang trading di Bursa Malaysia. Fokus saya di Bursa Malaysia. Selain saya membuat analisis di New York Stock Exchange, di Singapura dan sebagainya. Jadi saya punya fokus memang di Bursa Malaysia. Kerana apa? Kerana bila guru itu trade dalam market yang sama, jadi validation ilmu tu, pengalaman ilmu tu dapat dikongsikan secara kita panggil genuinity. Maksudnya maklumat yang disampaikan tu sahih dan juga betul tanpa diragui. Jadi kalau student tanya kan, bagaimana kita nak melihat technical counter ini bagaimana kita nak melihat fundamental counter ini jadi bila sebut nama counter tersebut memang listing di Bursa Malaysia, dan guru tersebut saya sendiri memang trading, jadi saya memang dah familiar dengan counter tersebut dan mudah bagi saya menyampaikan maklumat tersebut tanpa ada ragu-ragu. Okey. Kemudian, setelah mencari guru, coach yang betul, kita kena memilih ciri-ciri guru. Kan dalam tajuk ilmu dan guru kan, pertamanya kita mencari coach yang betul. Jadi ciri-ciri coach yang betul tu macam mana? Kan dulu saya menghabiskan duit yang banyak pergi cari guru yang ini tak faham, pergi cari guru yang ini tak faham kan. Dah duit beribu-ribu dah habis semuanya. Jadi saya kongsikan pengalaman saya untuk meningkatkan proses tuan-tuan perempuan ni dalam mencari guru di luar sana. Saya kongsikan kepada anda bagaimana nak mencari seorang guru ataupun ciri-ciri guru yang betul. Guru tersebut pelabur saham. Jadi kan bila kita nak memilih guru ni, guru tersebut pun trade dekat Bursa Malaysia. Jadi kan kita kena berani tanya pada guru tersebut, Tuan kan, boleh tak tunjuk portfolio tuan-puan?
boleh tak tuan tunjukkan sedia as account tuan, tuan tengah profit ke tuan tengah loss sekarang ni. So jika dia orang biasa dalam pelaburan saham ni, sudah pasti dia ada untung dan ada rugi. Jadi guru tersebut memang akan buat pelaburan merupakan seorang pelabur saham di Bursa Malaysia. Dan jika dia ada untung, jika dia ada rugi, itu perkara biasa. Yang penting sekarang ni, kita tahu guru kita juga seorang trader dan melabur di Bursa Malaysia. Okey. Poin kedua, guru tersebut ada result. So result ni untung atau rugi. Can be either one. Tak semestinya untung sahaja, tak ada rugi, tak mungkin. Sebab kita manusia biasa, ada rugi dan juga ada untung dekat sini kan. Kemudian ciri-ciri guru ni terbukti membantu orang ramai dalam saham. Jadi kan ciri-ciri lain saya dulu bila saya nak mencari seorang guru, saya akan tengok dia ni berjaya tak untuk membantu orang ramai dalam pelaburan saham. Kami di Well Academy ni, di mana kita punya director iaitu Tuan Nizam Malik, merupakan director, merupakan trainer juga, merupakan pembimbing dan juga motivator kepada orang awam tentang mengenai pelaburan asas di Bursa Malaysia. Jadi dekat sini kami di sini memang terbukti membantu orang. Kalau tengok dekat sini Puan Masyita, Puan apa lagi yang ada kat sini kan, student-student kita kat sini pun dah berjaya konsisten untuk membuat keuntungan di Bursa Malaysia. Jika tak ada keuntungan pun kepada newbie-newbie ni, mungkin dia dah mula faham daripada kosong dan ilmu dia semakin faham tentang dunia pelaburan. Dan kami memang terbukti di Well Academy under program Premier Saham Mastery 2.0, kita dah pun berjaya menghasilkan beberapa orang pelajar yang konsisten dalam buat profit. Jadi kan bila kita mencari guru yang memang terbukti membantu orang ramai dalam saham. Jadi kepada newbie dekat sana yang belum follow Tuan Nizam Malik, boleh follow Tuan Nizam Malik, page Tuan Nizam Malik, dengan syarat kita punya page, sorry saya tukar warna merah. Dia punya follower mesti 102k ke atas. Itu je. Jika follower dia kurang daripada ini ataupun dia tak tunjuk nilai follower dia, itu bukan genuine Tuan Nizam Malik. Jadi dekat sini kepada follower-follower Tuan Nizam Malik yang baru maupun yang dah lama berkecimpung dalam dunia trading, anda saya nasihatkan untuk follow page Facebook Tuan Nizam Malik yang di mana followernya 102k ataupun 102,000, followernya. Ini adalah Facebook page yang genuine. Di situ kita akan kongsi kita punya kisah-kisah kejayaan daripada student-student kita yang buat profit. Mungkin kajian-kajian saham juga ada dikongsikan di FB page, video-video live, video-video trust content. Jadi dekat sini sedikit sebanyak membantu anda untuk menilai guru tersebut iaitu Tuan Nizam Malik mempunyai capability untuk membimbing orang awam untuk melabur di untuk melabur di Bursa Malaysia. Kemudian di bawah tajuk ilmu lagi,
sebagai seorang newbie mahupun yang dah lama berkecimpung dalam bidang dunia saham ni kan, tak perlulah anda nak memperuntukkan duit untuk apps yang mahal-mahal kat luar sana. Sedangkan dua apps ni dah cukup power untuk membantu kita membuat analisis saham. Iaitu apa dia? KLSE Screener dan investing.com. Dua apps ini percuma sahaja anda perlu type di ruangan search engine di internet anda untuk anda dapatkan capaian KLSE Screener dan juga investing.com. Try dulu familiar bagaimana nak tahu apa itu KLSE Screener, apa itu investing.com, bagaimana dua apps ini membantu kita dalam membuat kajian saham. Untuk permulaan sahaja. Kepada mereka yang serius betul-betul nak belajar, adalah tindakan penting untuk anda ambil join kelas kami, iaitu bila nanti saya akan terangkan apa yang kami tengah rancang untuk newbie-newbie, khususnya kepada newbie-newbie di luar sana. Okey. Jadi dua benda ni, KLSE Screener dan juga investing.com ni, apakah maklumat yang perlu kita tahu, yang perlu kita familiar dekat bawah ni? Untuk newbie untuk newbie anda perlu tahu tentang quarter report, annual report, dah saya buat ni. Quarter report, annual report, kemudian kita nak tengok juga technical, kita nak tengok indicator. Kalau indikator di bawah di bawah program kami ada 3 indikator yang Tuan Nizam sarankan. Salah satu dia MACD. Moving average. So, bagaimana indikator-indikator ni membantu kita dalam membuat kajian saham. Jadi penting untuk kita sebagai newbie di luar sana untuk ada seorang coach yang mempunyai capability ataupun kemampuan ataupun pengalaman dia untuk membantu anda dalam membuat kajian saham. Jadi penting kepada kita ada sistem. Ini sistem, dan kita kena ada guru. Tuan Nizam Malik dan juga saya adalah trainer di sini yang akan membimbing dan juga membantu anda untuk membuat kajian saham, mahupun membimbing anda dalam membina keyakinan untuk membuat kajian saham. Itu pentingnya guru. Jadi dekat sini, jika anda berfikiran negatif, contohnya, anda suka anda suka nak buy call, anda suka menyalahkan orang lain apabila melakukan kerugian. Jika saya secara peribadi, bila saya mengalami kerugian, saya akan duduk dan saya mencari circle saya mencari guru saya dan saya akan buat presentation. Saya akan buat presentation. Saya akan pergi ke depan, saya akan tunjukkan chat saya dekat guru saya dan saya akan tanya pada dia, dekat mana saya salah. Itu pentingnya guru. Jadi kepada mereka yang berfikiran ni, sikit-sikit nak duit kan, tolonglah kita berfikir bagaimana nilai yang kita bayar tu, duit tu mendapat value yang sama dengan nilai yang kita bayar. Jadi kalau kita bayar RM27, kita akan dapat nilai yang lebih. Itu kira untung yang sangat banyak. Jadi sebagai seorang student yang baru maupun yang dah lama, itu yang saya kata tadi, dari semasa ke semasa ilmu saya sentiasa update. Kita sebagai trader ni sentiasa peka dengan perubahan dan kita dapati ilmu tersebut sangat penting dan berguna untuk saya pada ketika itu. Saya grab.
Jadi saya kongsikan pengalaman saya yang sama. Jika anda nampak satu peluang yang di mana peluang tersebut baik untuk diri anda, grab that opportunity. Okay? Jadi dekat sini, sehingga kini, adakah anda jelas dengan saya punya penerangan? Komen jelas. Ataupun anda nak tanya apa-apa soalan, boleh saja dengan saya sekarang ini. Jadi kan, kepada individu yang sentiasa nak buy call, okay, sentiasa anda rasa tak tahu dan tak nak belajar untuk menjawab soalan yang tak tahu. Ada ya, saya ada follower saya, klik saya yang sampai sekarang 3 tahun berkawan dengan saya, tak tahu tentang saham tapi nak buat saham, namun tak belajar pun untuk improve diri sendiri untuk buat kajian saham walaupun dia masuk kelas. Dia tak buat kajian saham, dia tak buat ulang kaji. Jadi kan sentiasa orang yang sentiasa berfikir 3 poin yang saya sebutkan tadi ni, tak payah nak libatkan diri dalam dunia saham. Okey, sebab dunia saham ni dunia yang berisiko, okey, dunia yang berisiko okey, dan memberi impact yang sangat besar kepada kita. Okey, jelas Puan Mashita, Nordin, Nik Hatijah. Saya kan, okey, saya jujur dekat sini orang yang sentiasa memberi respon konsisten dengan saya kan, dia punya nilai keyakinan tu akan stable. Tu terang saya kata, Puan Mashita, Abdul Ita ni kan, orang yang memang konsisten hantar kajian saham dengan saya. Boleh katakan tiap-tiap hari memang dia hantar. Dan saya nampak dia semakin lama semakin mantap kajian saham. Walaupun beliau masih lagi belum membuat profit yang baik, tetapi daripada soalan dia yang zero, dan dia semakin kefahaman dan juga keyakinan diri dia dalam dunia saham semakin mantap. Nampak tak tindakan orang yang konsisten dalam membuat tindakan kajian saham? Dia punya nilai tambah, dia punya nilai keyakinan tu semakin hari semakin baik. Dan insya-Allah suatu hari nanti Puan Mashita juga akan dapat keuntungan yang konsisten macam orang lain. Sebab orang-orang yang dah untung sekarang ni pun, dia mula daripada bawah, mula daripada tak tahu, tetapi dia sentiasa istiqamah membuat kajian saham, sentiasa mencari guru yang betul dan membuat perbincangan yang baik. Ada two-way communication. Okay, we are try to fix each others, we are try to complement each others. InsyaAllah suatu hari nanti Puan Mashita ni juga akan jadi seorang pelajar yang berjaya pada masa depan, seperti pelajar-pelajar yang sentiasa konsisten membuat duit dalam kita punya program Premier Saham Mastery 2.0 ni kan. Kita dah ada student yang consistent profit. Alright, kepada mereka yang baru saja watching kita punya live ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada anda yang baru saja join kita punya live. Okay, kepada mereka di luar sana kepada newbie yang di luar sana tu sekejap okey, pada 3 ni berita baik saya nak kongsikan kepada newbie-newbie, khususnya newbie program ini memang yang kami buat memang khusus kepada newbie. Jika mereka yang nak juga dah lama yang berkecimpung dalam bidang ni, nak juga tahu benda ni, okey, saya kongsikan pada 3 pada 3 Februari 2024, okey, kami di Well Academy membuat satu program, iaitu program Newbie Saham Mastery Live Event. Newbie Saham Mastery Live Event, di mana kami buat di Hotel Amansari Nusa Jaya.
berita baik kepada newbie-newbie dekat luar sana yang nak berjumpa kami secara bersemuka, face to face. Ini adalah satu-satunya program yang kami baru anjurkan secara secara offline, di mana kami akan buat program di Hotel Amansari Nusajaya, di mana program ini adalah program Newbie Saham Masjid live event pada 3 Februari 2024. Okey, kepada mereka yang nak betul-betul serius join program ini, boleh komen nak sekarang. Di mana anda hanya perlu membayar RM27 sahaja sehingga 31 Disember 2023. Kepada mereka yang nak sekarang, komen nak yang betul-betul serius sahaja sebab tempat adalah terhad. Okey, nilai yang perlu dibayar hanyalah RM27 dan harga ini tamat sehingga hujung tahun ini, iaitu 31 Disember 2023. Kepada mereka yang nak ini, okey, pihak admin akan kontak anda untuk mendapatkan informasi dan juga anda punya registration. Okey, komen nak kepada mereka yang nak sekarang, komen nak, dan kami akan segera untuk melayani anda bagi tujuan pembayaran dan juga registration. Dan ini adalah program satu-satunya Well Academy selepas pandemik kita buat program secara live, okey, secara bersemuka, face to face pada tahun 2024 di 3 Februari iaitu 3 hari bulan 2. Jadi anda boleh berjumpa dengan saya secara personal pada masa itu. Okey, saya Tuan Hakim, dan semestinya Tuan Nizam Malik akan menjadi moderator pada hari itu, akan jadi trainer pada hari itu, dan anda berpeluang untuk bertanya apa sahaja soalan kepada beliau mengenai pelaburan saham di Bursa Malaysia. Ya, nak join tapi jauh dari mana? Dari Sabang. Okey, Puan Indah Nabiah, kamu daripada mana ya? Saya cuma nak share. Saya datang daripada Perak. Okey, saya datang bekerja ke Johor Bahru. Saya drive kereta lebih kurang dalam 10 jam. Okey, kalau saya boleh buat perkara yang sama untuk mendapatkan ilmu, tapi saya di sini dah bertukar position, saya nak bagi ilmu. Okey, kenapa tidak Puan untuk datang ke sini? Jika Puan berada di Semenanjung Malaysia, saya saya encourage anda untuk mencari saya encourage anda untuk membuat persediaan awal, mencari tempat untuk okey, mungkin tadi ada gangguan sekejap internet. Okey, kepada mereka yang jauh, saya nasihatkan kepada anda untuk membuat persediaan awal, mencari tempat penginapan dan sebagainya. Okey, jika transportation menjadi masalah, buat preparation awal, cari tempat tiket awal. Kalau nak drive kereta ataupun nak sewa kereta, buat preparation awal. Okey, supaya pada hari yang kita nak launch program kita tu, anda dah pun ready dari segi fizikal dan juga mental. Jika anda yang datang daripada Sabah dan Sarawak, tidak ada perkataan lain yang saya boleh cakap kat sini. Okay, jika anda betul-betul bersemangat nak join kita punya program, anda kena betul-betul buat preparation untuk mencari tempat penginapan di sini, dan juga buat preparation perancangan yang baik, pengangkutan, tempat tidur, makanan, perubatan dan sebagainya. Puan Indah, jika betul-betul anda nak berminat untuk join kami punya program, insya-Allah saya mendoakan Puan untuk dipermudahkan cuti, okey, dan apa sahaja yang Puan buat untuk preparation datang ke sini. Saya tunggu Puan, cari saya kalau Puan betul-betul datang ke sini nanti, cari saya nanti di Hotel Amansari Nusajaya. Saya akan jumpa Puan dan membantu Puan apa sahaja yang yang sedang pening ataupun yang sedang Puan ragu-ragukan nak bertanya dengan saya ni, insya-Allah saya akan bantu Puan. Cari saya nanti pada 3 Februari di Hotel Amansari Nusajaya. Okey? Kepada mereka yang okey, keadaan dekat sini hujan, okey, tengah lebat sangat ni, jadi ada sedikit gangguan internet, mungkin kejap-kejap putus, kejap-kejap disambung balik. Tapi saya cuba habiskan kita punya sesi live pada petang ini sikit lagi. Okey, jadi jika ada dalam kalangan anda yang nak tanya soalan, boleh tanya sekarang ni. Puan Indah, jika anda betul-betul serius, saya tunggu Puan untuk datang dekat sini nanti ya. Apa pun Puan,
kalau boleh buat pembayaran dulu RM27 sebab nilai ni akan ada increment sikit pada tahun depan. Jadi kepada puan yang betul-betul serius ni, bayar dahulu dan sekarang buat perancangan untuk datang ke sini, buat perancangan nak tidur kat mana, penginapan, buat perancangan dari segi perubatan jika perlu, dan beberapa preparation yang perlu puan buat sebelum puan datang ke sini. InsyaAllah kita jumpa nanti di hotel Amansari Nusajaya dalam program UB Saham Mastery Live Event. Okey, kepada mereka yang masih lagi membuat pertimbangan nak ataupun tak nak kan, sama ada anda nak belajar sendiri maupun anda nak attend kelas yang mana-mana kelas yang ditawar di luar sana maupun dengan kami, anda tetap akan belajar. Okey, seperti saya dulu kan, membaca buku tak faham, tengok dekat dalam YouTube pun masih lagi tak faham. Akhirnya saya juga pergi ke kelas. Tetap juga belajar. Namun tindakan saya pada masa itu, saya lambat sedikit untuk pergi ke kelas. Jadi dekat sini, kepada luar sana tu yang masih lagi berfikir nak tak nak dekat sini kan, sama ada anda nak belajar dengan pengalaman anda, ataupun anda nak belajar sendiri, atau anda mengambil tindakan yang pantas dengan join kelas kami, anda tetap akan belajar. Dan jika anda nak join kelas kami sekarang ni, komen nak, okay, di mana anda hanya perlu bayar RM27 sahaja dan nilai ini berakhir sehingga 31 Disember 2023. Komen nak sekarang dan anda akan dilayani oleh admin kami iaitu Cik Jihan dan juga Cik Azina untuk registration anda dan juga pendaftaran registration dan juga untuk dapatkan maklumat anda. Ya. Okey, jika tidak ada apa-apa lagi dari anda semua, mungkin tidak ada soalan, saya akan tamatkan kita punya sesi live ini sebentar saja lagi. Okey, Puan Indah Nabiah Kanun, insyaAllah sikit lagi Cik Azrina ataupun Cik Jihan akan melayani puan untuk mendapatkan information dan juga registration. Saya mengharapkan perkongsian saya pada hari ini dapat memberi nilai tambah kepada anda untuk anda bertindak lebih baik dalam membuat tindakan dalam dunia pelaburan saham, dan di mana apabila anda memilih dunia ini sebagai satu platform untuk anda mencari nilai tambah duit anda, pendapatan anda, sama ada anda memilih sepenuh masa ataupun secara part time, saya mendoakan ilmu yang saya kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada anda, okey, pada hari ini dan juga pada masa hadapan. Dan berjumpa lagi kita minggu hadapan setiap pada hari Rabu, okey, pada pukul 3 petang dengan tajuk yang lain. InsyaAllah saya akan membuat perkongsian yang lebih baik dari semasa ke semasa. Okey, salah satu student kita yang sentiasa membuat kajian saham, dan saya sentiasa melihat kajian-kajian dia dan dia ada peningkatan daripada hari ke hari, iaitu Puan Misah Sakarwi. Terima kasih Puan Misah kerana join kita punya sesi live. Saya faham Puan tengah bekerja sekarang ni. Okey, dia ada soalan kat sini. Encik Hakim, program bulan 3 tu jadi ke? Ya, program bulan 3 memang jadi, iaitu program TTT. Program untuk live event pun ada, program untuk TTT pun ada juga. Jadi Puan Misah dah boleh buat perancangan ya untuk datang ke sini nanti bulan 3 insya-Allah sebelum puasa untuk program tersebut. Okey, jika tidak ada lagi soalan daripada kalian, okey, saya tutupkan kita punya sesi live ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan kita semua menjadi seorang pelabur, okey, seorang trader yang berilmu, berusaha, dan akhir sekali kita berjaya dalam membuat kajian saham dan memperoleh profit di Bursa Malaysia. Jumpa lagi anda di minggu hadapan pada hari Rabu setiap minggu, dan bye-bye. Jaga diri masing-masing. Assalamualaikum.